Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Video kali ini kita akan sambung soalan-soalan tutorial yang telah kita bincangkan sebelum ini. Sebelum ini kita dah bincang soalan 1 sampai soalan 8 bagi tajuk vektor. Now kita sambung ke soalan 9. Baik, ini adalah soalan 9. Cuba kita perhatikan. Find the component form of V plus W and V tolak W into space. So, jadi diberilah beberapa information. Magnitude of V diberi, magnitude of W pun diberi. Cuma yang bezanya soalan ini dengan soalan tutorial sebelum ini adalah dia ada sudut. Ya, dia ada sudut. So, jadi saya nak bagi tahu sebenarnya kita nak pakai rumus yang warna merah ni. Ya, tapi kita kena cuba fahamlah macam mana dia datang. Jadi sebelum ni kita pernah belajar pasal unit vector kan? Yang ni, yang bahagian ini. Unit vector ni so ditakrifkan sebagai U sama dengan V over magnitude of V. Yang macam ni kan? Jadi so sekarang ni kalau kita perhatikan hasil daripada sebelah kanan ini V over magnitude of V ni dia merupakan suatu vektor. Yang inilah vektor U lah, vektor U kan? Cuma sekarang ni oleh sebab soalan ini mempunyai sudut, maka kita kena ubah suai sedikit dengan pemasukan cos dan juga sin. So maksud dia yang ini adalah komponen dia. Komponen dia adalah komponen X dia adalah cos theta dan komponen Y ni adalah sin theta. Dia punya I dengan J lah. So cuma ganti itu saja. Ya, ganti ini sahaja menjadi dia ada cos dan juga ada sin. And lepas tu saya akan ni pindahkan ini magnitude ini kita pergi ke sebelah U kat sini. So jadi kita dapat V sama dengan magnitude V darab U. Semacam tu. Jadi kita dapat inilah. Cuba tengok elok hubung kaitkan antara dua ni. Nampak tak? Yang part ini inilah part U dan juga part W. Bukan U, V. U lah. U dan juga W. Yang ni. So, jadi cuba kita lihat. Kita akan dapatkan V dan juga W menggunakan rumus yang warna merah ni. Merah ni. Di mana kita telah pun diberi magnitude V ini. Nilai dia 1. Dan juga magnitude bagi W ni nilai dia 1 juga. So, sebab itu untuk dapatkan V ni, cuba lihat, kita akan darabkan 1 darabkan dengan cos dan sin ni. Macam ni lah. Cuma sekarang kita masukkanlah nilai dia. Pi over 6 dan juga pi over 6 kat sini. Cos dengan sin. Therefore, kita akan dapat set 3 over 2 and 1 over 2. Okay. Ini adalah yang pertama lah. Yang pertama untuk yang V tu. Sebab nanti last kali kita akan tambahkan macam ni. V tambah W, V tolak W. Yang ni senang. Once kita dah dapat V dengan W, kita tambah atau tolak sama je. Jadi ini adalah untuk V. Yang W pun sama juga. Kita gunakan rumus warna merah ini. Ya, cuma sekarang ni dia jadi W lah. So W sama dengan magnitude W yang bersamaan dengan 1 darabkan dengan vektor cos theta dan sin theta. Cuma sudut ini dah berbeza lah. Kita guna sudut yang baru. Sudut untuk W lah 3 pi over 4. Ini pun 3 pi over 4. Kita dapatkan nilai dia satu persatu. Tekan calculator. Kita akan dapat yang ni. Dan finally kita dapat hasil dia sebagai berikut. Ini ini tak ada masalah. Tambah atau tolak ini operasi plus minus ni senang aja. Yang penting adalah kita boleh dapatkan V dan juga W. Ingat, kena guna rumus yang ini, yang warna merah ni, sebab dia melibatkan penggunaan sudut. Boleh ya? Okey, ini soalan nombor 9. Kita pergi kepada soalan nombor 10. Ini juga. Ini. Yang ni pun lebih kurang sama. Cuma sedikit berbeza je lah. Pasal tadi ada magnitude kan, ini tak ada. Nampak tak? Soalan ini kan
find the component form of V plus W given that V and W are unit vectors. Unit vector maksud dia apa? Maksud dia adalah jarak dia, dia punya magnitude sama dengan 1. So maksud dia ni lah. We are going to use this formula. Yang ini kita akan pakai yang ni tau. Yang ini, tapi magnitude sini nilai dia 1. So bila 1, dia tinggal yang cos dengan sin je lah, kan? So macam tu. Nampak tak? Nampak tak? Dia tinggal cos dengan sin aja. Yang W ni pun sama juga, tinggal cos dengan sin aja. Jadi kita boleh start mengira kat sini. So maknanya kita ada untuk V kita guna cos 30 dan sin 30. Dan untuk W kita boleh pakai cos 135 dan sin 135. So kita akan dapat nilai berikut. Ataupun kalau kita nak lihat macam ni pun boleh juga. Kalau maksud dia untuk yang cos ini tak ada masalah tau. Cos ini ni, yang sudut 30 ni okey, sebab biasanya sudut ini kan, sudut ini kita biasanya akan kira ikut mana tau. Kita akan kira ikut sudut ni diukur pada paksi X. Macam ini memang cantik dah, sebab 30 darjah ini kita ukur pada paksi X kan. Kita ikut sukuan, ikut kuadran. So pada kuadran 1 dia semua sin, cos, tangent semua tu positif kan. So jadi kita dapat cos 30 sin 30. Ini tak ada isu, ini okey, part ni okey. Cuma yang dekat bawah ni, sekarang ni saya buat 135, tapi 135 ni diukur macam ni. Kita juga boleh buat macam ni. Kalau saya besarkan sikit sekejap, saya nak diukur dalam sudut yang ni. Saya buat garis sikit sini, nampak tak? Kalau saya panjangkan ini, saya nak ukur ikut sudut ini, yang ni. So 135, so maknanya dia punya baki berapa? 180 tolak 135, kita akan dapat 45. So theta kat sini akan jadi 45. Yang ini kan? So jadi kalau kita nak pakai yang ini, maka kita nak pakai sudut 45 darjah ni, sebab kita biasa akan ukur dia through x-axis tau. Yang ni, maka dekat sini kita kena tukar lah. Dekat sini ini tak gerak lagi. Okey, yang ini. So maksud dia, yang ini kita boleh tukar jadi macam ni. Yang this part, dia bukanlah cos 135, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi W sama dengan berapa? Dia jadi negatif pasal dia second quadrant, cos 45 macam ni. Macam ni. Satu lagi yang sin itu dia second quadrant, dia tetap positif, dia kekal dengan sin 45. Macam tu. Boleh tak? So kita akan dapat jawapan ni. Boleh? So it depends ikut sudut mana yang kita guna. So kalau kita pakai cos 135, okey juga. Tapi kebiasaannya apabila kita kira sudut, terutama bila kita nak bincangkan pasal force nanti, kita biasanya akan menggunakan sudut yang diukur dari paksi X. So macam tu. Jadi might as well elok juga kita start dengan bila nak kira sudut tu kan. So kita ambil sudut yang diukur pada paksi X, lepas tu kita tengok kuadran dia ikut kuadran ke mana. Kalau the first quadrant semua tu positif, second quadrant only sin positif, the third quadrant only tangent, the fourth quadrant only cos yang positif. So macam tu. Jadi kalau kita lihat kat sini, kita akan dapat jawapan yang sama. Sekejap, saya cek sekejap ya. So cos 45 ya, betul ya. Ada minus cos 45 so kita dapat the same answer here. Okay, so since kita dah dapat V dan juga W, kita tambah je lah. Kita tambahkan V plus W sama dengan jawapan ini. Boleh ya?
So yang apa yang dia nak, yang terakhir ni tak ada masalah apa-apa pun, ya. Ini hanya in terms of operation aja, plus minus saja kan. Yang pentingnya adalah kita nak dapatkan vektor V dan juga vektor W. So sekarang ni saya dah tunjukkan macam mana kalau kita nak dapatkan vektor V, terutamanya vektor W ni. Dia ada dua cara, ya. Nak guna terus sudut tersebut ataupun kita nak gunakan sudut menggunakan paksi X. Dua-dua jawapan betul. Okey, ini adalah nombor 10. So nombor 11. Okey guys, nombor 11 kita dah start membincangkan pasal daya. Ya, resultant force. Ya, resultant force. Jadi kalau kita tengok formula untuk force ni, nampak tak? Bentuknya kan hampir sama. Bukan hampir sama, memang sama pun dengan apa yang kita nampak sebelum ni, betul tak? Ini ganti F aja. Sebelum ni kan ini V, betul tak? Ini V, ini pun V kan? Now dia jadi F. Dan juga magnitude bagi F. So macam ni. This part dia mengandungi cos theta dan sin theta. Di sudut lah. Okay, kita nak guna formula ini je sebenarnya. So now soalan dia ni. Tengok okay, nampak tak? Dia suruh cari resultant force. Dia suruh cari yang ini. Ini. Okay, resultant force adalah yang dalam kotak ni, iaitu F1 tambah F2. Jadi kalau kita tengok illustration kat sini kan, yang ini 60 pound ini F1. Lepas tu 30 pound ini F2. And of course dia punya resultant dia adalah in between these two force. So saya anggap dia adalah yang inilah. Saya letak je lah dulu kan. So ini adalah daya the resultant force, which is F equal to F1 tambah F2 dengan sudut tertentu. Okay. So jadi kita tengok soalan apa yang dia nak. Dia nak find the magnitude of the resultant force and the angle. So ada satu lagi kat sini, ada angle. So macam tu. Okey, tak apa. So sekarang kita cari resultant force dulu, iaitu F sama dengan F1 tambah F2 kan. Sikit-sikit. Saya gunakan rumus yang atas ni. Pakai ni. Rumus yang telah pun kita sedia maklum sebelum ini. Kita hanya plug and play je. So sekarang ni kita masuk kat sini kan. So mula-mula nak menggunakan F1. Dia ada magnitude dulu. Magnitude dia berapa? Ini F1 kan. So magnitude dia adalah 60 pound. Saya masukkan 60 kat sini. 60 kan. Lepas tu baru saya masuk sudut dia. Iaitu yang melibatkan cos dan juga sin. Jadi sudut dia tak ada sudut lah, kosong lah kat sini kan. Pasal dia memang horizontal macam ni. So sebab tu kita ada cos kosong darjah, sin pun kosong darjah. Ini untuk F1 yang ni lah untuk F1. Sementara untuk F2 pula kita menggunakan cara yang sama juga, menggunakan rumus yang sama juga. Yang ini F2, kita akan darab the magnitude dengan komponen cos sin kat sini. Magnitude dia berapa? 30. Yang ni lah 30. Ni F2 30. Lepas tu saya masukkan sudut cos 90 dan juga sin 90. Saya pun kira. Jadi finally kita dapat last kali dia punya vektor dia adalah 60 30. Jadi once kita dah dapat vektor ini, maka magnitude dia adalah, ini pengiraan seperti biasa, iaitu dia punya jarak dia kan. So maknanya kita boleh dapat lah magnitude dia. Bukan jarak magnitude. Jadi 60 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2 square root. Dan kita dapat hasil 30 darab square root of 5 or equivalent. So satu part dah selesai. Magnitude dah selesai. Now kita nak cari sudut dia. Sudut dia adalah yang ini. Sudut di antara ni. Okay. Jadi untuk mendapatkan sudut ini, kita menggunakan rumus yang sama. Sama juga. Kita gunakan rumus yang itu juga. Cuma dia punya cara tu sedikit berbeza. Jadi kita lihat kat sini. Jadi
kita ada yang ini. Jadi kita ubah suai. Semula rumus ini kita nak dapatkan sudut kan. So bukanlah theta dah. Nampak tak saya pakai sudut yang lain katakan. Saya pakai alpha katakan kan. Cos alpha, sin alpha. So yang sudut alpha tu yang kita nak cari tu. Jadi kita pun buat satu. So saya dapat yang ini baris pertama ni iaitu F over magnitude of F. Jadi F ini yang baru kita dapat tadi iaitu 60 30. Lepas tu magnitude dia yang baru kita dapat tadi iaitu 30 square root of 5 ni, dan saya selesaikan, saya dapat komponen ini, vektor ni lah. Vektor 2 per square root of 5 and 1 over square root of 5. Jadi untuk mendapatkan sudut ini, sudut alpha ni, jadi kita ambil satu je. So kita boleh ambil sama ada cos alpha sama dengan 2 over square root of 5 ataupun sin alpha equal to 1 over square root of 5. Tak kisah, jawapan sama je. Jadi dekat sini akhirnya kita akan dapat rupanya sudut alpha itu for the resultant force is 26.57 degrees. Nampak tak? Ya? So jadi sebenarnya kita dah ulang-ulang benda yang sama yang kita belajar start from the unit vector punya rumus ni. Start from there, kita develop kalau sudut dia macam mana, kita bubuh cos and sin. And then now kita pergi kepada force, resultant force. So kita apply benda yang sama juga, ya. So kita guna rumus yang sama juga yang ini. Okey, ini satu contoh ya. Kita pergi kepada contoh yang lain, force juga. Cuba lihat. Sama juga penggunaan dia. Jadi soalan dia masih lagi dia meminta kita mencari what is the magnitude, satu, dan magnitude of resultant force, dan juga angle. So we need to find the resultant force dan juga angle. Jadi resultant force adalah F sama dengan F1 tambah F2, which is kat sini lah. Yang ni. So kita diberi F1 kat sini, horizontal kat sini. F2, okey, ada satu sudut yang tertentu iaitu 60 darjah F2. Dan apa ni 100 N ni, Newton ya. Ini adalah dia punya magnitude. So kita telah pun diberi magnitude bagi F2, kita telah pun diberi magnitude bagi F1. Jadi kita pun masukkan ke dalam rumus tadi tu dan kita dapat hasil yang berikut. Nampak tak? So mula-mula saya nak gunakan F1 ya, F1. So dia punya magnitude dia adalah 120. Jadi saya dapat 120 kat sini. Ya. Lepas tu cos kosong lah macam biasa, sin kosong. Habis. Lepas tu F2 pula for F2. Now kita pergi sini. Magnitude dia 100, letak dulu kat sini, dan sudut dia adalah 60 dan 60 kat sini. Jadi kita selesaikan, kita dapat magnitude bagi F adalah 20 square root of 91 or equivalent. Ini satu. Okey, untuk angle pula kita guna pendekatan yang sama seperti contoh sebelum ini. Nampak kan? Ini yang ni. Kita ubah suai sedikit saja rumus yang berwarna merah ini. So supaya kita nak dapatkan sudut kan, sudut katakan dia dah jadi sudut alfa lah katakan, yang kita tak tahu berapa sebenarnya. Jadi kita menggunakan rumus yang sama, selesaikan macam ni, dan kita hanya ambil satu komponen sahaja. Nak pakai cos pun boleh, nak pakai sin pun boleh. Tadi kita pakai cos kan, now saya pakai sin. So sin sama dengan berikut yang ini. Maka saya dapat alfa tu sama dengan 27. Boleh kan? Okey. Kita dapat dua contoh yang almost similar. Kita nak tengok satu contoh yang ada tak contoh yang berbeza? Yang ini. Contoh ini. Nampak tak? Nampak sikit berbeza, betul tak? Nampak macam sama. Dia masih ada F1, F2.
Tapi nanti kita kena tengok dia punya cara untuk ukur sudut tu. Okey, soalan ini kalau kita perhatikan, dia meminta kita mencari sama juga resultant force dan juga angle. Yang angle ni kemudian ceritalah, sebab kalau resultant force ni betul, angle ni most probably takkan salah. So kita kena ensure dulu the resultant force is correct. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dekat sini kan, lihat kat sini, satu F pergi sini, F1, satu lagi F2 pergi sini kan. So the resultant force probably somewhere, saya pun tak tahu, mungkin dekat sini lah kot. Kalau saya tandakan sini kan, yang merah ni, mungkin somewhere here maybe, saya tak sure. So kita lihat lah. So ini adalah F sama dengan F1 plus F2. Jadi nanti sudut ini yang kita nak tahu ni, yang ni, sudut alpha ni. Ini adalah dia punya angle yang kita nak tahu. Tapi sebelum nak dapatkan sudut ini, kita kena tahu dululah F1 plus F2 ni berapa nilai dia. The resultant force. We need to know the resultant force first before we determine to find the alpha. Jadi kita pun tengok kat sini. So untuk F1, tengok untuk F1 ni, cuba tengok. Okey, ini benda yang saya beritahu tadi. Nampak tak? F1 ni 400 ni kita clear kan? Itu kita ambil magnitude dia kan? Lepas tu, ini kan ada cos theta dan juga sin theta, betul tak? Nampak tak ada negatif kat sini? Negatif kat sini. Okey, tengok 30 darjah ini kita ukur dari paksi mana sekarang? Dari paksi X, betul tak? Yang itu dah betul lah tu. Kita kebiasaannya sudut kita akan tarik ataupun akan ukur dari paksi X, which is correct. Now is 30 degrees. Cuma kita kena pertimbangkan quadrant. This is the fourth quadrant. Fourth quadrant hanya positif for cos. Yang lain semua negatif. Sebab itu kalau kita nak menggunakan 30 darjah ini, maka yang cos ini memang positif lah, sebab dia fourth quadrant. Tetapi for the sin, we need to letakkan negatif dekat situ because of the quadrant. The fourth quadrant sin is negative. Boleh So sebab itu ada negatif kat situ. Okey, macam mana pula yang ini? Yang ini. Untuk F2, okey, magnitude telah pun diberikan. Baik. Kalau magnitude telah pun diberi, cuba tengok, saya bersihkan sikit. Mana sudut yang sepatutnya kita ukur? Tengok ni. Ini kan 120. Ini kan 120 kan? Sudut yang sepatutnya kita ukur adalah sudut ini. Yang ini. Ini betul tak? Inilah theta tu, iaitu the theta should be 60. Okay, should be 60. Jadi selain daripada sudut yang kita ukur dari paksi X, kita kena pertimbangkan quadrant. Now we are in the second quadrant. Second quadrant only sin positif, cos akan jadi negatif. Clear tak? Okay. Jadi oleh sebab itu, jika kita menggunakan rumus yang kita sedia maklum itu, nampak tak kat sini? Saya pakai sudut 60. Tetapi sin adalah positif. Tetapi yang cos dia adalah negatif. So sekarang ni nampak tak reason kenapa saya letak negatif kat situ dan juga negatif kat sini? Disebabkan oleh quadrant. Boleh Okey. So sekarang ni bila kita dah dapat our first line punya pengiraan dekat sini, maka kita teruskan pengiraan. Akhirnya kita akan dapat jawapan berikut. Yang ini, yang ini nampak macam rumit kan? Tak adalah. Ini okey je ni. Dan kita boleh kira magnitude dia. Kita akan dapat jawapannya sebagai 207.06. Yang ni.
So when kita dah dapat magnitude dia, maka kerja kita jadi mudah. Kalau kita nak kira dia punya sudut, angle for the resultant force tu. Jadi kita ubah sesuai macam biasalah ini kamu masukkan semua nilai ni, dan saya guna cos mula. Cos alpha sama dengan, dan kita dapat 45 darjah. So betul lah. Andaian kita kat sini kan, kita tadi dah andaikan satu F1 dekat sini, F2 dekat sini, maka kita dapat lebih kurang lah kan, dapat sini. Jadi alpha kita akan dapat nilai 45 darjah menerusi pengiraan ni lah. Yang kamu nampak ni, pengiraan ni is normal, sama macam pengiraan yang kita belajar sebelum ni. Okey, ada lagi soalan? Okey, tak ada. Okey guys, so video ini sampai sini saja. Kita akan sambung ke video akan datang bagi subtopik yang seterusnya.